Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Bersekutukuasa Masjid Al-Alimi Sungai Bombang, Perlis, tuan-tuan dan Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dan kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah, dan kita sambung kuliah minggu kita. Untuk tuan-tuan, hari ni hari Ahad. Kalau ikut ni kuliah saya kemarin tuan, hari Sabtu. Cuma kemarin ni saya tak nak sihat sikit, jadi saya pun tanya cikgu adik kita, hari ni ada orang mengajar tak pagi ni? Semalam mesej dia kata tak ada siapa mengajar, jadi saya pun minta gantilah untuk hari ni tuan. Cuma minggu depan tuan kita mula pula hari Sabtu balik tuan, insya-Allah. Tuan, pada hari ni saya kata tentu tentang tajuk kita ni tentang puasa dan keutamaan puasa Ramadan. Apa cerita ada hari ni tuan-tuan? Tarikh dah 6 Ramadan, nak seminggu dah kita Ramadan. Yang mana tuan-tuan, apakah kita tengok lagi apa yang Nabi kata, apa yang Allah kata tentang Ramadan ni, dan apa keutamaan dia yang patut kita ambil kesempatan di bulan Ramadan ni. Pertama sekali tuan-tuan, nota tuan-tuan tengok ada tentang dalil kan, iaitu Allah SWT berfirman, iaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kama kutiba 'alal ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iaitu hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ni nak kata apa? Allah beritahu kita puasa lah ni macam mana orang sebelum kita puasa. Ni kita duk heran kata pasal apalah kita kena puasa, mereka tak puasa. Tak, orang sebelum kita dah lama dah puasa. Siapa dia? Contoh Nabi Daud, sehari buka sehari tutup. Dia puasa sehari buka sehari tutup. Umat kaum Nabi Musa, orang Yahudi pun ada puasanya. Orang Nasrani, Nabi Isa AS pun ada puasanya. Jadi umat-umat sebelum kita dah lama dah puasa. Jadi kita pun berpuasa sebagaimana mereka berpuasa. Kutiba allazi min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kama kutiba alal lazi, kita puasa ni seperti mana mereka berpuasa. Itu dari pertama. Siapa beritahu? Allah beritahu tuan. Dan Nabi beritahu pula hadis sahih Bukhari dan Muslim. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wal hajj was shaum Ramadan. Iaitu Islam ni dibangunkan, dibina atas 5 perkara, 5 tiang, 5 tunggak, 5 asas tuan. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Islam kita, la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Yang kedua pula, menegakkan solat. Lepas kita mengucap, kena semayang. Sekadar kata mengucap tak jadi lagi, dia mesti dengan semayang. Semayang baru betul kata Islam tuan. Tu tak tengok lagi lah khusyuk tak khusyuk, semayang macam mana. Tapi cerita dia, pertama mengucap, kedua kena solat, ketiga ada kemampuan keluar zakat. Ada duit keluar zakat. Ustaz, saya ni main PKP ni, kerja pun kena buang, ni nak kerja duk cari rezeki balik, duit pun tak boleh nak ketahuan ni. Ada duit lebih, keluar zakat. Duit ngam-ngam, nak keluar pun tak, nak masuk pun tak, lepas abang kita. Jadi kita pula, Ustaz duit tak ada ni Ustaz, sebagainya, nak kerja pun tak ada ni, dibantu dengan zakat sebagainya. Nampak Islam cantik. Duit lebih, keluar. Duit tak ada, dapat tuan. Itu Islam. Agama yang mana dia tengok semua clean ni. Dia bukan agama macam orang di luar sana tu, yang kaya raya, yang miskin papa kedana. Tak, Islam dia tengok semua sudut. Ada duit lebih, keluar zakat. Tak ada duit, kita terima zakat. Jadi janganlah kita duk terima saja. Islam ni disuruh kita mengeluar. Sebab tu kita kena usaha lebih.
Bila ada rezeki lebih, kita akan keluar zakat, bantu orang, tuan. Okey, yang keempat pula, ada duit lebih, kita menunaikan haji. Ada kelebihan, ada rezeki, kita pergi haji. Tak ada duit, simpan duit pergi haji, tuan. Itu dalil dia. Dan akhir sekali, berpuasa di bulan Ramadan. Ni kita buat lah ni. Itu pun setahun sebulan. Yang tu pun dalam 12 bulan tu, sebulan kena puasa. Yang wajibnya. Kalau kita rajin, puasa hari putih, puasa hari Isnin Khamis, puasa hari-hari mulai Nabi kata, puasa Muharram sebagainya, itu sunnah Nabi ajak kita. Jadi 5, tuan, ini rukun Islam. Jadi puasa tu termasuk dalam rukun Islam, tuan. Hadis Bukhari Muslim. Okey, saya pilih lagi, tuan, tentang jangan sia-siakan Ramadan. Macam mana Ramadan kita ni? Termasuk tak kita ni orang yang sia-sia, tuan? Tamu itu akan datang. Ramadan sudah bersiap untuk mengetuk pintu kehidupan kita. Apa yang harus kita persiapkan? Mayoritas yang ada di sini itu sudah sering ketemu Ramadan. Namun, tahukah kita justru pengalaman kita bertemu Ramadan bertahun-tahun tersebut itu bisa menjadi bumerang. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kaidah ini luar biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Okey, apa dia ni? Ni bukan hadis Nabi, kan? Ni kata-kata ulama. Sering kita bertemu, berinteraksi ni, rajin kita berjumpa, menyebabkan kita tak ada apa-apa. Rajin kita lalui, rajin kita jumpa, biasa, Ustaz. Ramadan tahun lepas jumpa dah, tahun ni jumpa pula, tahun depan tak jumpa pula lagi. Biasa, Ustaz. Jadi benda jadi mangli, kan? Contoh, kita pergi kenuri, sedap ni, saya rebung kan? Sedap kenuri saya rebung. Kenuri kedua saya rebung, 5 kenuri, 5 saya rebung, jemu dah. Mai kenuri ke-6 tak mau makan nasi rebung. Sebab apa? Yang sedap tadi dah jadi biasa, tak ada apa. Sama juga Ramadan ni, takut-takut dah biasa, kita buat lepa, buat rally, buat relax. Tak apalah, tahun depan dah jumpa, tahun ni jumpa lagi, tahun depan pula jumpa pula. Ada, tuan. Kalau jadi begitu, tuan, bahaya kita, tuan. Seringnya berinteraksi itu buat kita nggak sensitif lagi, nggak terharu lagi, biasa-biasa saja. Saya pengalaman kalau nganterin jamaah umroh, khususnya yang baru pertama kali umroh, begitu mereka sampai Masjidil Haram dan melihat Ka'bah pertama kali, itu biasa nangis. Dia beritahu, kan, dia ni bawa jemaah umrah, pergi buat haji, buat umrah. Kemudian bila mai hari pertama tu, jemaah umrah tu mai nampak Kaabah, ramai yang menangis, kan. Saya sendiri pun pergi buat umrah tahun 2021, 2017 dulu ni. Yang kita pergi, tuan, tengok dalam TV, tengok dalam handset, gambar Kaabah. Bila pergi tengok depan mata, tuan, betapa besarnya Kaabah, indahnya. Kita boleh sampai pula jauh kita mai ni. Rasa macam-macam, kan. Rasa seronok, gembira, sedih, sayu, semua ada, kan. Sebab apa? Di depan kita ni Kaabah, kan. Mau jenggotnya segede gini, nangis sudah. Melihat Ka'bah pertama kali, luar biasa itu. Dan salting biasanya. Dan bingung mau ngapain. Itu manasik di Jakarta udah nggak berlaku lagi tuh. Saat kita kemana nih? Kan kita udah bilangin, Pak. Lupa. Jadi bila nampak Ka'bah tu tak tahu nak buat apa dah. Sebenarnya kita ibadah, kan. Sebab apa? Sekali pertama kita lihat Ka'bah. Kita paham lah, karena pertama kali ngelihat Ka'bah untuk pertama kali. Dan kadang-kadang ada yang hari pertama nggak mau pulang ke hotel, mau nginep gitu, iktikaf, nggak mau pulang. Terus kerjanya apa? Ngeliatin Ka'bah aja, doa, zikir, sholat. Sampai kawan kata, Mat, jom kita balik, pergi rehat kat hotel. Ambil semua dekat hotel. Tak apa, hang balik dulu, aku nak iktikaf ni, nak berzikir, nak salawat, baca Quran, solat sunat sebagainya. Apa? Nak iktikaf di Kaabah tu. Sebab apa? Seronoknya kita, asyiknya kita. Bila ni hari pertama kita lihat Kaabah. Sunnah itu hari pertama. Hari kedua udah mau diajak pulang ke hotel. Pak, pulang Pak, capek Pak, nanti masuk angin. Oh iya, pulang. Hari ketiga, hari keempat itu mulai berimbang tuh antara hotel dan masjid. Hari ketujuh tawafnya udah di Zamzam Tower, kan gitu. Hari pertama tak mau balik.
Kedua, ketiga, nak balik dah. Panas lah duduk hotel, sejuk sikit, aircon sebagainya. Mai hari ketujuh tuan, mana? Tu orang tawaf kat Baitullah, dia pergi tawaf dekat Jamsak. Bawah hotel tuan, ada kedai macam-macam. Boleh shopping tuan. Tu tempat dia tuan. Udah lupa. Pak, ini 10 menit lagi mau masuk waktu zuhur. Tenang dulu, keponakan saya oleh-olehnya belum kebeli nih kan, begitu ya. Kalau tadi hari pertama nak mai awal ni, kalau azan tu maghrib tu kata pukul 7.30, pukul 5.30 tu keluar hotel dah, pergi dah awal ke masjid. Tapi ni duduk kat kedai ni, lagi 10 minit lagi nak azan. Tak apa, hampir dulu aku nak beli dekat jemaah masjid aku ni, minyak esen, kepiah, lebay punya. Oh ni cucu tak beli lagi baju jubah lagi ni. Ni dekat jiran sebelah tak beli macam-macam kurma. Dia macam-macam gitu. Itu yang berlaku tuan. Sibuk dari sana, sibuk dari sini. Apa yang membedakan? Kenapa beda antara hari pertama dengan hari ketujuh? Sudah merasa biasa. Pasal apa beza hari pertama 7 tadi? Sebab dah biasa. Hari pertama tak pernah nampak. Hari kedua, 3, 4, dia jadi biasa dah. Bahasa kita mali. Makanya kan kalau kita umrah tuh lihat deh, penjaga toko yang di sekitar ring 1 Masjidil Haram itu kan memang ya azan kan pada tutup semua tuh. Tapi mereka kalau sholat di mana? Masjidil Haram? Enggak, mayoritas enggak, di depan tokonya ada sholat. Di Mekah tuan, siapa tengok bila azan saja semua kedai-kedai tutup tu segera tutup ni. Kita berseronok, bagusnya depa tutup kedai. Semua pergi masjid. Tapi dia boleh tengok balik, depa ni yang boleh tutup ni bukan pergi masjid. Dia hampak dekat sejadah depan kedai dia tuan. Mayang depan kedai. Pasal apa tuan? Kalau ikut ni Kaabah ni jalan 500 meter, 100 kaki jalan sampai dah tuan. Dah biasa tuan. Sebab tu semayang depan kedai tak apa, mayang juga. Macam tu lah kita tuan. Tuan, sebab apa? Tanya balik, berapa tahun ni duduk di Niaga ni? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sebab Kaabah dekat sangat, bila masa boleh pi. Itu anggapan dia. Kita pun tuan, sepatutnya tak tuan. Solat di Masjid Baitullah, Nabi Habaq hadis sahih, satu solat di Baitullah ni 100,000 kali ganda solat di luar. Kita buat tadi subuh tadi, kena buat 100,000 kali subuh. Baru sama satu subuh di Baitullah, Masjid Nabi masjid atau Kaabah kan. Dari yang sama juga sambung lagi, siapa yang solat di masjid aku, solat Masjid Nabi di mana Madinah, satu solat di masjid aku 1000 kali ganda masjid kalian. Kita buat tadi ni, katalah asal lagi dah Zuhur, 1000 kali Zuhur baru sama satu Zuhur Masjid Nabi. Dari yang sama lagi, siapa solat di Baitul Maqdis, Masjid Aqsa Palestin tu, satu solat di masjid situ gandaan dia 500 kali ganda tuan. Sebab tuan-tuan dia kata nak berhijrah, nak pergi musafir, nak pergi cari keberkatan, pilih 3 tempat ni, Baitullah, Masjid Nabi Madinah dan juga Aqsa Palestin tu. Pergi situ pahala semayang dia lebih tinggi berbandingkan kita. Ustaz, esok malam ni tarawih ustaz, saya nak pergi masjid kampung kalau boleh. Pasal apa pula? Mayang atas hayak ustaz, pahala lebih. Tak ada. Atas hayak ke dalam gua ke, pahala sama. Subuh kita sekali, Masjid Arau sekali, Masjid Kangak sekali, Masjid Putrajaya ke, mana tempat lain, semua sama. Lepas ni kerajaan kita boleh dah, ada duit lebih, buat masjid mana? Dalam Gua Kelam ada masjid. Contoh, kukut dah lepas ni, pahala lebih dah, pahala sama saja. Masjid Kangak ke, Masjid Al-Alimi Sungai Bombang, sama. Tapi 3 buah masjid tadi, berbeza pahala dia. Betul orang kita kan, pergi buat haji ni, hari pertama puluh bimayang berjemaah, kedua, ketiga, hari keempat, kelima, awak tak mau turun ni, tu nampak Kaabah duduk atas hotel ni, Kaabah duduk bawah, mayang atas hotel lah, tak larat nak turun dah. Panas mayang asak Zuhur ni, duduk atas hotel sejuk sikit, nampak tuan, dia mula lah. Pasal apa? Sebab dah biasa. Sepatutnya aku bawa ni nak main Mekah ni, tambang 5,000, 10,000 ni, takkan 7 hari tak boleh main berjemaah pulun kan. Tapi dah biasa tadi, rugi tuan. Jadi tengok balik kita tak mana, sama tak macam orang-orang lain. Padahal Masjidil Haram itu depan mata mereka. Kalau bahasa kita nyesot juga sampai. Itu bayangkan 25 juta untuk bisa sholat di sana, mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka melihat Masjidil Haram itu biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas. Dan bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan, akan merasa
sudah sering ketemu Ramadan, biasa, seperti fenomena tahunan aja. Nah ini yang bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi, banyak di antara umat Islam itu melihat Ramadan dari satu sisi aja, kan gitu. Kalau kita dengar Ramadan tuh yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan apa? Bulan ampunan, kan gitu ya. Bulan penuh rahmah, bulan penuh berkah. Yang ni semua orang sebut tuan. Ustaz ke, radio ke, TV ke, bulan Ramadan, bulan keampunan. Ya, sahih. Bulan rahmat, bulan barakah. Ya, semua ni ganjaran-ganjaran kita nampak. Tapi kita terlupa tuan-tuan, ada satu benda yang kita terlupa tuan. Yang ni tuan. Yang enak-enak aja deh. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan jika tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, celaka seseorang. Nabi berkata dalam hadis sahih, celaka seseorang. Pasal apa Nabi kata celaka ni? Sebab Nabi ni jarang sebut celaka. Bahkan orang buat lebih kurang kat Nabi pun Nabi buat tak tahu je. Bahkan Nabi berhijrah tuan, lepas tu mengajak orang mai dakwah tuan, orang boleh bantu kat Nabi ni. Luka habis Nabi ni. Nabi buat, Nabi sabar lagi tuan. Contoh tuan. Allahu Akbar. Manusia sebaik Nabi kita SAW, semulia akhlak beliau SAW, itu sampai mengatakan celaka seseorang, itu kan jarang banget. Jarang. Beliau dizalimi, doa beliau, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku. Bisa jadi mereka nggak tahu. Itu ketika terluka. Ketika terluka tuan, orang boleh bantu ke Nabi. Apa Nabi doa? Ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku. Boleh jadi mereka ni tak tahu. Ni luka habis ni. Bahkan malaikat kata, ya Rasulullah, doalah kepada Allah, nescaya kami malaikat ni akan terbalik kaum kamu, akan kami bagi azab sebagainya. Kalau Nabi berdoa. Sebab apa? Nak apa? Malaikat kesian tengok Nabi kena baling luka habis. Tapi Nabi kata apa? Ya Allah, maafkanlah kaumku. Boleh jadi mereka tak tahu. Kita kalau kena Tengalung tuan, tunggu lagi Tengalung balik tuan, ligan sampai jumpa. Tu orang Tengalung, tak kira mendaling lagi. Itu kita. Nabi sabar tuan. Tapi tadi ni Nabi kata celaka. Pasal apa celaka ni? Benda apa yang Nabi marah sangat tentang Nabi kutuk kata celaka ni? Bisa jadi mereka nggak tahu. Itu ketika terluka. Dan coba kita bandingkan dengan hadis ini, celaka seseorang. Hal ini kan menimbulkan tanda tanya besar di benak kita. Ini orang salah apa sih? Kok bisa Nabi terpaksa memvonis dia? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Itu seseorang yang memasuki Ramadan, lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan sampai Ramadan berpisah dengannya, dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi SAW. Siapa yang celaka ni masuk Ramadan, hari tu ni, hari Selasa, hari tu ni kita start puasa. Ni hari apa dah? Hari Ahad. Sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Habis Ramadan, keluar bulan Ramadan, apa jadi? Sikit dosa dia pun tak hilang, Allah tak ampun. Orang lagu ni celaka tuan. Bayangkan tuan, kita duk rasa ni masuk Ramadan boleh pahala. Tak apalah, alhamdulillah lah, ibadah boleh pahala. Tapi yang kata ni, dia ni pahala pun tak boleh. Satu benda dah, celaka pula. Sebab apa? Dosa dia Allah tak ampun sikit pun tuan. Ruginya kita. Orang lain tuan, komen-komen dapat juga pahala, buang juga dosa. Kita ni akhirat nanti bila cek balik, lah sikit dosa pun tak hilang. Orang lagu ni macam mana? Celaka, celaka, celaka tuan. Rugi sangat tuan. Kalau kita tuan masuk Ramadan hari tu ni dosa banyak, kalau keluar Ramadan dosa dia banyak tu juga. Celaka tuan. Sepatutnya dosa tadi hilang. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ni kerana iman, nak pahala Allah, nak keberkatan Allah, nak ganjaran Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah buang dosa-dosanya yang lepas. Kalau kita puasa tuan, puasa kita ni buat betul-betul, hilang dosa-dosa yang lepas. Lah 2021, tahun 2020 yang lepas Allah padam habis. Lah 1442 Hijrah, 1441 Hijrah Allah padam habis dosa kita. Tapi kena puasa betul-betul kerana Allah Ta'ala dan nak pahala Allah. Bila kita tak buat lagu tu, kita antara orang yang celaka tuan. Rugi tuan. Celaka dia, kata Nabi SAW. Allahu Akbar. Udah kelewatan nih orang. Ramadan
bulan di mana kata Nabi kita SAW, pintu surga dibuka selebar-lebarnya sebagai simbol seluruh akses dan sarana beribadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Anda nggak sholat, lalu Anda nggak puasa, lalu Anda nggak taraweh, lalu Anda nggak baca Quran, lalu Anda nggak tahajud, Anda nggak infak sedekah, kelewatan tuh orang. Bulan puasa Allah buka pintu syurga luas-luas. Nah, abang kata apa? Syurga ni Allah abang kata kita bulan ibadah ni, bulan ibadah puluh tuan-tuan, jadi syurga tempat kita. Kita boleh buat tahajud, solat tarawih, solat berjemaah 5 waktu, puasa lagi, sedekah, infak, kemudian baca Quran, tadarus sebagainya. Kita buat semua benda ni. Tiba-tiba kita tak buat tuan, rugi kita tuan. Ramadan di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana hadis yang sahih, dan gembung-gembung syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Anda bermaksiat, lalu Anda masih kelaping, Anda hebat pulang jam 2 malam, itu kelewatan, celak. Pintu neraka kan ditutup serapat-rapatnya. Nah, abang kata apa? Allah tak mau kita ni jejak ke neraka sikit pun. Tiba-tiba kita cari pula jalan ke neraka, rugi tuan. Dia celaka, dia kata Nabi SAW. Kita tidak manfaatkan tamu ini, habis kita pada hari kiamat. Tamu itu akan hadir. Tamu itu akan mengetuk setiap pintu kehidupan kita. Apa yang kita persiapkan? Jadi Ramadan kali ni sama tak terlepas? Tak sama tuan. Terlepas tu PKP kita tak boleh mai apa tu tarawih sebenarnya. Tapi dah boleh mai pula ni, tak sampai juga. Bila tak boleh mai masjid, bila lah masjid nak buka. Bila buka masjid, tak sampai juga pun. Itu kita tuan. Sebab apa? Bila kata jangan, nak sangat. Bila bagi, tak mau pula tuan. Itu kita manusia. Kalau tuan, ubah tuan. Ramadan kali ni bagi penuh bermakna. Anggaplah Ramadan tahun ni terakhir kita. Kita pulun. Kalau ustaz, tahun depan ada lagi. Memang tahun depan tu ada. Kut kita yang tak ada tuan. Tu tuan. Tengok balik. Berapa ramai kawan kita tuan. Semalam semayang tarawih sekali ni. Mai pagi ni tak ada dah, lalino. Sakit apa? Tak ada apa pun, cek kecil manis, darah tinggi, bawah pinggang, tak ada pun. Kita yang sakit 3 serangkai ni tak pergi lagi. Dia yang muda-muda terang tantang ni pergi kan. Contoh mau dah dia tak kira muda ke tua ke, sakit ke sihat ke, sampai masa dia main tuan. Itu mau. Kita tuan bersedialah kita. Anggap tahun ni tahun yang terakhir jumpa Ramadan. Pulun betul-betul. Ibadah kita pun solat berjemaah ni. Ni Zuhur ni, lah ni, sekejap lagi ni aku nak pulun main lagi. Zuhur lagi. Apa aku nak buat? Apa aku tak clear? Kalau mati Zuhur sekejap lagi, hutang bayar dah, anak bini macam mana, kita lepas dah, sebagainya. Apa dah sebagainya? Bekalan cukup dah. Kena fikir kan. Ayah ada lagi, Tok Wan ada lagi. Memang mereka ada kan. Kita tak fikir. Yang kawan kita dulu ni sekolah rendah meninggal, lemah, yang sekolah menengah accident lah, yang kita hidup dah ni kata apa? Allah sayang kita tuan, untuk kita beribadah, tambah pahala, ampun dosa sebagainya, bertaubat. Itu yang Allah nak bagi kita. Jadi yang peluang yang Allah bagi ni guna sebaik mungkin tuan. Jadi jangan sia-siakan Ramadan kita tahun ni. Ambil betul-betul tuan. Nanti bila berjemaah tuan, kita mai 5 waktu tuan. Tarawih ni solat sunat. Kita balik tu tarawih ramai pada solat waktu. Sepatutnya tarawih ni kan dia bantu dia solat sunat. Subuh ramai, Zuhur ramai, Asar ramai, Maghrib ramai, Isya ramai, tarawih ramai. Okey lah. Sebab apa? Yang tu sunat. Tapi orang kita sunat tu ramai, mai wajib pula tak ramai. Terbalik dia nak berbetul balik. Sebenarnya 5 waktu ni yang kena ramai. Kan? Jumaat, lagi ramai lah Jumaat. Tapi tiba-tiba lah ni terbalik. Tarawih tu ramai. Tu pun malam-malam awal. Minggu pertama ni ramai. Minggu kedua esok, dia main jarang-jarang lah. Kadang-kadang. Tu aku. Jadi tu insya-Allah nanti dalam minggu depan saya akan sentuh ni bab tarawih. Macam mana tarawih ni? Ada yang kata 11, ada yang kata 13, ada yang kata 20, ada yang kata 20 lebih. Main mana cerita dia? Apa dalil dia? Mana yang betul, mana yang tak betul? Kesemua betul ke? Mesti rujuk balik pada qala Allah, qala Rasul tuan. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Ni hari tu ni. Hari pertama nak puasa itu ni, sehari sebelum tu tengok hilal. Apa dalilnya? Berpuasalah kalian apabila melihat hilal. Kita puasa ni tengok anak bulan. Kalau nampak anak bulan kita puasa. Kemudian nak raya pun tengok anak bulan. Berhari fitri lah, berbuka lah, berhari raya lah. Kalian bila melihat hilal. Dan jika hilal tertutup, tak nampak daripada penglihatan,
maka sempurnakanlah, genapkanlah jadi 30 Syaban. Itu yang jadi kita tengok ada bulan, nampak, esok puasa. Tengok-tengok tak nampak, esok 29, tambah lagi 30, tambah sehari, cukup jadi 30 Syaban mau puasa. Ustaz, pasal apa Perlis Malaysia kita ni cek dekat Johor, dekat KL, dekat Melaka, dekat Sabah, Sarawak, Perlis kan tak nampak, pergi kat stui sebelah tu saja nampak kan. Bila jadi aku tu macam mana ni, dari dia tengok dulu, nampak tak nampak, oh tak nampak, tak puasa lagi, esok tu genap jadi 30 Syaban. Depa tengok nampak, depa puasa esok. Macam tu juga nak ayah nanti cek kan. Hari tu depa puasa lambat daripada kita, cepat daripada kita, awak raya sekali pula. Ni dari dia, awal tengok dulu nampak tak nampak. Kalau tak nampak, gunakan yang kedua, genapkan jadi 30 Syaban, 30 Ramadan kan. Ni dalil dia, hadis Bukhari dan daripada Abu Hurairah. Ni contoh tuan, ni Sungai Baru. Ni saya duduk di jabatan tu ni kan, lama lah 2013 2011 tu ni, yang mana Tuan Raja Muda dia pergi tengok apa tu tempat pencerapan tu. Mai tahun ni dia buat di Masjid Terapung Kuala Perlis, atas tempat dia ada dataran tu. Tu tahun ni dah kan. Okey, diampunkan dosa-dosanya lepas. Apa dalilnya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana iman dan hendak mendapat pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya lepas. Puasa iman wa ihtisaban, kerana Allah Taala nak dapat pahala, nak dapat ganjaran, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ni dari kata tadi. Puasa ni kerana apa? Kerana Allah Taala. Puasa ni apa? Nak pahala, nak ganjaran, nak syurga. Dua-dua sama. Ufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Allah ampun dosa-dosa kita yang lepas-lepas. Tapi syarat puasa betul-betul. Kenapa? Kerana Allah Taala. Bukan cuma budak-budak tak apalah. Puasa sehari RM1, 30 hari RM30. Tu budak-budak dan latih mereka boleh. Kita orang tua tak kena minta duit dekat bini kita kan, minta dekat apa ayah kita, tak kena gaya kan. Jadi kan dalil dia imanan wa ihtisaban, kerana Allah Taala dan mengharap pahala daripada Allah Taala kan. Okey, di mana kita tuan-tuan ni? Tetapi yang kita bimbang, kita senang dunia tetapi fakir amalan. Ini yang saya takut. Ramadan mari dalam keadaan kita sehat, tetapi kesehatan itu tidak diguna untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kesehatan yang kita ada ni, kita masih lagi menggunakannya untuk pergi ke sana ke sini, mundar-mandir, berjalan ke sana ke sini, pasar pagi, pasar Ramadan, habis tempat kita pergi. Tapi rumah-rumah Allah Ta'ala menjadi sakit lutut kita untuk sampai ke sana. Ini yang menakutkan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri buka lorong seluas-luas. Kalau lebuh raya pak lain telah dibuka depan kita. Nak pecuk tak ke mana, sama neko sudah tidak ada. Tiba-tiba orang lari 140 km sejam. Ni ada yang 160, terbalik meter apa ada. Kita lari 60-70, gerbek ke tepi jalan. Apa sebab? Orang tanya. Dia kata pelak dia terbakar, tayar tak betul, enjin tak. Ini menunjukkan bahawa di saat syaitan tidak ada, jangan kita tunjukkan saya lah ganti. Di saat syaitan dibelenggu, jangan kamu tunjuk ini kalau nak kena syaitan. Allah SWT buka lorong seluas-luasnya la'allakum tattaqun. Orang lain berlumba-lumba ke masjid, 5 waktu salat ke masjid, tadarus Al-Quran, tiba-tiba kita duduk tunggu di tepi jalan, duduk tunggu di stesen Sepah lagi, main tuduh botol lagi bulan Ramadan. Inilah orang yang keretanya, pelaknya kotor, minyak selendanya hitam. Macam mana kita untuk Ramadan ni? Kereta elok tak? Bukan kereta di luar tu, kereta iman kita tu. Orang lain boleh main masjid berjemaah, kita duduk alik lagi. Orang lain boleh baca Quran 2-3 muka sehari 1 juzuk, kita tak mula apa lagi. Orang lain boleh main solat berjemaah kan, main tarawih lagi tambah kan, kita tak nampak kan. Malam pula tu buat qiyam mulai lagi, tahajud lagi. Jadi kita tak mana. Bulan Ramadan tu dibuka pintu seluasnya, ibadah lah tuan-tuan. Nak pecut mana, nak buat apa-apa, silakanlah ibadah kita ni. Tiba-tiba kita duduk alik lagi, duduk melepak lagi. Jadi tengok balik ibadah kita macam mana, termasuk dalam golongan yang dikatakan tadi.
Okey, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Saya boleh sentuh tadi ni, yang mana bila main Ramadan ni, dari dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila bulan Ramadan tiba, iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar. Iaitu bila main Ramadan dibuka pintu syurga seluas-luasnya, ditutup pintu neraka ni serapat-rapatnya, dan syaitan itu dibelenggu tuan. Jadi syaitan ni diikat. Kalau baik kita bulan Ramadan, itulah kita. Kalau kita peluk lak bulan Ramadan, itulah perangai kita tuan. Bukan iblis syaitan lah. Hari-hari tu ni boleh kata, aku ni terlanjur, aku ni galik ni, syaitan duk hasut. Tapi bila-bila main Ramadan, syaitan tak ada tuan. Kita itu, kalau baik kita baiklah, kalau jahat tuan, kita tu syaitan sebenarnya. Kita tengok balik, nak kenal diri kita, tengok Ramadan. Baik tak aku ni? Ramadan itu pendarat. Nak tengok orang pun, baik tak baik, tengok Ramadan. Kalau baik orang tu, memang dia baik sungguh. Kalau jahat orang tu, bulan-bulan lain lagi-lagi jahat lah kan. Sebab Ramadan puluk lah kan, apa tu buah sebenarnya, bulan-bulan lain lagi-lah dia galik kan. Hadis muttafaqun alaih. Ini bercontoh tuan bulan Ramadan. Nasi ayam, rempeh, tembikai, tak cukup ni. Oi, tak boleh jadi ni. Banyaknya dia beli. Tak cukup, kena beli lagi. Pakcik, Assalamualaikum. Pakcik nak ke surau kan? Ni saya ada beli lebih sikit. Terima kasih. Tak buka. Apa dia orang kan? Dia berlawan dengan jiran dia. Dia bini dia dah masak dah rumah, nasi kabu, nasi ulam, macam-macam sayur keladi, clear lah. Saja dia naik motor, pusing mana? Si Pampat, pergi Kuala Perlis, pergi mana-mana, macam-macam tempat lah. Apa tu ticai ke apa ke. Oh, nampak orang beli. Aku takkan tak beli. Beli sebungkus. Weh, jiran beli 5 bungkus. Lawan dengan jiran, dia beli 10 bungkus. Rupanya jiran ni balik nak pergi dekat masjid, kat surau, buka puasa. Tuan, nampak? Kita ni kalut kan? Nak lawan orang, nafsu tu. Kalau ikut tuan, buka dengan cucuk sebiji, nasi sepinggan, terlentang tuan. Ayak 2 gelas, clear tuan. Tapi nafsu ni, dia nasi kabu, nasi impit, nasi apa, sate lagi, apa lagi, dia murtabak lagi. Lah kali terlentang tuan, tengok saja tuan. Perut kecil tuan, nafsu besar. Kita jangan gitu. Kita dia timpa pada lah. Kalau nak sekah silakan, tak ada masalah. Okey, dijauhkan api neraka. Tuan, ni dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang hamba pun yang berpuasa satu hari di jalan Allah melainkan kecuali pada hari itu Allah akan jauhkan wajahnya, mukanya dari api neraka ni 70 tahun perjalanan. Puasa sehari 70 tahun perjalanan, Allah jauh api neraka. 2 hari puasa 70 kali 2 140 tahun. Bayangkan lah ni 30 hari kita puasa ni Ramadan, lah hari yang ke-6. 6 kali 70 kan. Berapa banyak dah jauh api neraka. Ni baru puasa Ramadan. Tak kira puasa sunat ni Isnin Khamis. Lah umur apa? Lah umur 50. Takkan tahun lepas tak puasa sebulan. Kira tuan 49, 48 dulu ni. Kata dulu ni lak ni 25 baru start puasa. Tahun awal tu tak tahu hala start puasa, start tak. Kira berapa lama dah kita puasa kan. Banyak kan. Api neraka kita tu jauh. Nampak tak? Allah sayang kita. Tapi kita lah ni tak mau puasa pula, cari alasan sebagainya. Ni sekejap lagi pukul 11 lagi plastik hitam. Plastik hitam pun hilang lah ni. Pergi kedai tu laku habis. Kita tak ada lah kat belah Perlis dah ni. Kalau kat luar tu plastik hitam ni belah puasa ni lima. Belilah nasi ganja ke apa ke. Dia ada tempat-tempat dia. Kita tak buat lagu tu. Tapi nampak kata kalau jadi kita lagu tu tak clear kan. Ini dalil hadis muttafaqun alaih. Okey, sekali tuan. Kita jadikan tahun ini adalah lebih baik daripada yang sudah. Maknanya siapa yang tak sempurna, tak lengkap, dia punya rukun-rukun Islam dia, inilah masa dia. Kerana Allah tak beri kepada semua orang. Ramadan esok hari bukan semua orang dapat. Anak-beranak kita tak mati dah tak dapat. Duduk di alam barzah lah. Kita nana-nana roh-roh pun dapat juga. Jadi ada peluang tak?
peluang ada di depan mata. Siapa-siapa yang tak solat tu bertaubatlah. Kerana awal-awal perkara yang ditanya kepada seorang hamba di dalam kubur nanti ialah sembahyang. Daripada hadis ni, siapa yang tidak sembahyang, ibadat lain sah tetapi tidak diterima. Kerana solat itu tiang. Jadi sembahyang ini adalah diumpamakan sebagai satu bangunan atau rumah. Dia punya tapak tu adalah tanah, itu kalimah syahadah. Kemudian letakkan tiang, baru letak atap, dinding. Ada puasa, ada haji, ada zakat. Jadi kalau tiang tak ada, nak buat macam mana? Nak letak mana dinding? Nak letak atap tak boleh, kena tiang dulu. Sama ada rumah tu rumah rendah tak bumi, dia ada tiang tak? Kalau tak ada tiang, nak buka mana? Tak boleh nak fikir kita. Jadi solat ni tiang agama. Apa ramai orang kita ni puasa bagus, tapi bila tanya mayang tak, dia gaul kepala. Zuhur, mayang tak, dia kenyih kan. Asar kenyih. Time maghrib tu dia perlu muka puasa. Sungguh-sungguh ni. Sebab dia hanya lapar dan dahaga kan. Apa ramai orang kita ni bab puasa jaga betul, tapi tanya mayang tak mayang. Sebaliknya semayang dulu baru puasa. Sebab semayang ni bukan bulan puasa pun kena semayang, tambah lagi bulan puasa, lagi-lagi kena semayang. Kalau tak, sia-sialah puasa kita tuan. Kena betul balik masyarakat kita ni, terutamanya orang muda-muda ni, dia puasa, jaga betul puasa, tapi tak semayang. Alangkah ruginya kita tuan. Jadi tengok balik macam mana kita nak tengok puasa kita ni bertepatan dengan Nabi ajak kita tuan. Dan saya berhenti dekat ni tuan, insya-Allah kita sambung pula pada minggu depan nanti tentang macam mana pula tentang tarawih sebagainya. Jadi dalam minggu depan tu pula tengok pula macam mana tentang Lailatul Qadar sebagainya. Dan nanti akhir pula macam mana raya yang Nabi ajak kita. Apakah dia sunah-sunahnya di hari raya dan sebagainya. Dan Allah alam tuan. Ada tuan nak tanya apa tuan? Dia tanya kita ni berkaitan dengan Ramadan ni tuan. Jadi mukadimah lah tentang Ramadan. Cuma kita azam tahun ni lebih baik daripada tahun lepas. Dan anggaplah tahun ni Ramadan yang terakhir, baru kita akan pula tuan. InsyaAllah tuan, mudah-mudahan kita boleh betul pahala. Sering kita ingat mengingatilah. Saya mengingat saya sama dengan tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat yang terbaik pada bulan Ramadan ni. Ada tuan tanya tuan? Aku ada tanya, boleh tuan tanya? Ada tak? Tentang Ramadan ni, aku ada lah. Kalau saya pergi dulu insyaAllah. Minggu depan tuan, hari Sabtu balik tuan. Sebab hari Ahad ni kalau ikut ni saya ada kuliah tempat lain. Itu di, kalau minggu depan ni masjid Batu Dua Al-Ghufran. Cuma main bulan puasa ni hari ni tak ada kuliah. Jadi sini nanti kalau lepas raya nanti dia ada kuliah balik dah, insya-Allah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.